Tiada kompromi kepada kontraktor degil tidak patuh piawaian penyelenggaraan jalan raya. Itu antara fokus dari Melaka. Terus bersama Nur Syafinas Sari di studio RTM Melaka. Syafinas, silakan. Ya Nurul, tindakan tegas akan diambil terhadap kontraktor jalan yang tidak mengikut piawaian ditetapkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan turapan jalan raya. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata, tindakan tidak bertanggungjawab mereka membahayakan keselamatan penduduk dan pengguna jalan raya. Perlu bertindak tegas pada kontraktor-kontraktor yang tidak mengikut spek kerja penerapan, sebab kesan dia pada masyarakat, kesan dia kemalangan, dan saya minta CIDB juga mengambil tindakan kepada kontraktor yang berulang-ulang kali membuat kerja tidak mengikut spek, dan kita telah berikan satu khusus khas pada semua kontraktor yang terlibat dengan panel-panel pengorekan untuk penjambungan paip air. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan projek menaik taraf dan penggantian sistem lift di Hospital Melaka. Hampir 12,000 laporan pelbagai kes bencana dan kecemasan direkodkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka sepanjang tahun lalu yang melibatkan lebih 800 mangsa di seluruh negeri. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel PA Kamarus Shah Muslim berkata, kes menangkap ular paling tinggi direkodkan iaitu sebanyak 6,963 kes. Di antara kes yang kita tangani ialah kes menangkap binatang berbisa ataupun ular, kes kemalangan jalan raya, memusnahkan sarang serangga, kes mereka yang sakit, kes mangsa lemas, kes mangsa terperangkap, kes bergaduh, kemalangan tempat kerja dan juga lain-lain kes lah. Lain-lain kes ni yang paling banyak lah, khidmat kemanusiaan. Kesemua laporan kes diterima menerusi Pusat Kawalan Operasi Negeri. Dalam pada itu, untuk tahun ini, APM Melaka menyasarkan seramai 440 orang awam menyertai agensi itu sekaligus menerima latihan kecemasan. Sempena Tahun Melaut Melaka 2024, Majlis Perbandaran Jasin MPJ naik taraf ke semua 5 pintu masuk utama ke daerah itu yang merangkumi pintu masuk di Johong, Batang Melaka, Sungai Rambai, Sempadan, Azharan Mentah dan Lipat Kajang. Yang di-Petua MPJ, Rosmani Zam Muhammad Nalif berkata, antara yang dilaksanakan adalah menambah pencahayaan untuk waktu malam selain mengecat semula pintu gerbang. So semua pintu-pintu masuk ni merupakan tarikan baru bila orang baru masuk ke kawasan Melaka, khususnya di kawasan melalui Jasin. Pintu-pintu masuk ni telah menyambut mereka dengan first impression lah, dengan landscape, pencahayaan, dengan keceriaan yang kita tambah baik. Kalau kita masuk waktu-waktu malam, kita akan nampak pelampuan-pelampuan dia, pencahayaan yang ada tu memang menariklah pengunjung-pengunjung baru di sempadan-sempadan. Jadi ini semua adalah persediaan kita lah untuk Tahun Melawat Melaka. Kerja-kerja menaik taraf masih berjalan dan dijangka siap pada Februari ini. Juga dalam merancangkan Tahun Melaut Melaka 2024, khususnya bagi ekopelancongan, kemudahan di pulau-pulau bawah gugusan Taman Laut Melaka akan ditambah baik bagi keselesaan pengunjung. Timbalan Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia Melaka, Nawar Abdul Karim berkata, lebih RM1 juta diperuntukkan bagi tujuan itu. Jabatan Perikanan Negeri Melaka dalam perancangan untuk menyediakan kemudahan asas seperti tandas, bilik bersalinan, surau dan juga pejabat operasi di Pulau Nangka dan juga di Pulau Undan. Kita dijangkakan insyaAllah dalam bulan 3 ni akan adalah kemudahan-kemudahan yang saya nyatakan tadi. Taman Laut Melaka merangkumi gugusan Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol. Setakat ini, kemudahan yang disediakan ialah jeti di Pulau Undan dan Pulau Nangka untuk kemudahan pengunjung meneroka keindahan pulau berkenaan. Sekian perkembangan berita Negeri Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Salam hormat. Assalamualaikum. Syafinas, terima kasih atas perincian daripada Melaka itu.